Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syari nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba', alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa yang Allah izinkan kepada kita dan juga kesempatan kesihatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sama-sama dapat duduk di dalam majlis ilmu. Maka ini salah satu perhatian daripada Allah kepada kita untuk diberikan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Setiap pintu ilmu yang Allah berikan kepada kita bererti Allah inginkan membuka pintu kebaikan dan demi kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Seperti mana hadis yang sering kali saya sebutkan pada awal mukadimah kelas kita, iaitu Nabi menyebutkan man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Taala memilih dalam kalangan hamba-Nya untuk diberikan khaira, iaitu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka tandanya, kata Nabi SAW, yufaqihu fid din, maka Allah Ta'ala akan memberikan kefakihan dan kefahaman agama kepada manusia tersebut. Maka setiap kali Allah memberikan kefahaman agama kepada kita, berarti Allah juga ingin memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Kebaikan ini merujuk kepada kebaikan dunia dan juga merujuk kepada kebaikan akhirat. Kebaikan dunia iaitu Allah Ta'ala akan berikan kelapangan jiwa, Allah Ta'ala akan berikan ketenangan hati, Allah Ta'ala akan berikan keluasan rezeki, Allah Ta'ala berikan pasangan, anak-anak, keluarga yang saleh, salehah, yang menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati kita. Manakala kebaikan akhirat, Allah Ta'ala nak kita dibebaskan daripada azab kubur dan azab api neraka, dan Allah Ta'ala nak masukkan kita ke dalam syurga-Nya. Mudah-mudahan majlis ini Allah Ta'ala berkati, dan mudah-mudahan majlis ini Allah Ta'ala memilih salah satu daripada amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya-Allah untuk hari ini kita akan sambung lagi tadabbur kita pada surah Al-Mulk, surah yang ke-67 di dalam Al-Quran. Seperti mana yang kita telah bincang pada minggu yang lalu, surah Al-Mulk adalah surah yang pertama pada juzuk yang ke-29. Kalau kita tengok pada kajian para mufassirin yang kontemporari, mereka menyebutkan pada juzuk yang ke-29, tema yang diangkat adalah tema yang berkaitan tentang dakwah. Okay, maknanya banyak-banyak surah pada juzuk 29 ni yang bermula daripada Al-Mulk sampailah nanti yang berakhir pada surah Al-Insan, betul kan? Yang berakhir pada surah Al-Insan, surah An-Nazi'at. Okey, ini semuanya tema yang berkaitan tentang dakwah. Okey, nanti masuk juzuk yang 30, itu tema yang lain. Maka permulaan tema ataupun permulaan juzuk yang ke-29 ini, Allah Ta'ala membuka dengan tema dakwah yang lebih besar lagi, iaitu tentang dakwah tauhid kepadanya, membesarkannya dan mengakui kebesarannya. Dan untuk hari ini, sekadar untuk mukadimah, kita akan sentuh sedikit berkaitan tentang hadis-hadis Nabi berkaitan tentang kelebihan surah Al-Mulk. Okay? Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang kelebihan surah Al-Mulk. Sebahagiannya adalah dhaif, sebahagiannya adalah hasan, dan ada satu yang sahih. Okey, yang dhaifnya iaitu bila mana tuan-tuan selalu dengar disebutkan dalam hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani daripada Abdullah bin Abbas, beliau menyatakan Nabi SAW telah bersabda, lawadidtu annaha fi qalbi kulli insamin ummati, iaitu Nabi SAW menyebutkan, aku benar-benar ingin
agar surah ini, iaitu merujuk kepada surah Tabarakalladzi, surah Al-Mulk ini berada di hati setiap orang daripada kalangan umatku. Hadis ni adalah hadis yang dhaif. Okey. Tapi tak menjadi masalah lah, sebab Al-Mulk tetap adalah surah yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi SAW. Nabi baca, sahabat Nabi dengar secara ramai-ramai, dan mereka meriwayatkan terus kepada generasi-generasi selepas itu. Maka ia tetap adalah surah. Cuma kelebihan-kelebihan tu yang kita duk bincang pada pagi ini, sekadar mukadimah. Yang dhaif tu adalah dari sudut betul ke Nabi suruh letakkan surah ni betul-betul kena ada dalam hati orang mukmin. Maka para ulama hadis mengatakan hadis ni adalah hadis yang dhaif. Okey, baik. Yang berikutnya hadis yang dhaif, iaitu hadis yang menyebutkan kana la yanamu hatta yaqra. Tanzil dan juga surah wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Dari satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi daripada Jabir, Nabi SAW disebutkan yang mana Nabi tidak akan tidur, kana la yanam hatta yaqra, sehinggalah Nabi akan membaca dua surah. Pertama katanya surah At-Tanzil, dan yang kedua adalah surah Tabarak. Surah apa ni? Tanzil merujuk kepada surah surah Sajadah. Tanzilul kitab bila tanzilul kitab ayat dia Allah, alif lam mim, tanzilul kitab bila raiba fi, kan? Lupa dah, saya pun dah tak ingat dah. Surah Tanzil merujuk kepada surah Sajadah, manakala surah Tabarak adalah merujuk kepada surah Al-Mulk. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Okey. Disebutkan oleh para ulama hadis. Okey. Baik, kemudian hadis yang bertaraf hasan. Okey, hadis yang bertaraf hasan iaitu hadis yang Nabi SAW menyebutkan. Abdullah bin Abbas ceritakan ada kalangan daripada sahabat-sahabat Nabi SAW tengah menggali lubang. Sedang-sedang dia menggali lubang ni dia tak tahu yang digali lubang tu adalah satu kubur, dan daripada kubur tu mereka kata apa? Saya baca matan dia dulu. Tuan-tuan tengok hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang mana disebutkan daraba ba'du ashabin nabi khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsibu annahu qabr fa idza fihi insan yaqra' surah tabarakalladzi biyadihi al-mulk hatta khatamaha fa atan nabi faqal ya Rasulullah inni darabtu khiba'i ala qabr wa ana la ahsibu annahu qabr fa idza fihi insan yaqra' surah tabarakal mulk hatta khatamaha faqala Rasulullah hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr. Maksudnya apa tuan-tuan? Hadis ni riwayat Imam Tirmizi, diceritakan sahabat-sahabat Nabi SAW telah mendirikan satu kemah di atas kubur, tetapi dia tidak menyadari di bawah kemahnya itu adalah kubur. Ternyata ada satu kubur yang ada orang sedang membaca surah Al-Mulk sehingga khatam di dalam kubur tersebut. Kemudian orang itu datang kepada sahabat-sahabat ini datang kepada Nabi SAW, dan mereka berkata pada Nabi, ya Rasulullah, sungguh kami telah mendirikan satu kemah dan aku tidak menyangka di situ adalah kawasan kubur. Ternyata adalah kubur seorang yang membaca surah Al-Mulk hingga khatam. Maknanya sahabat-sahabat Nabi ni dengar ada orang dalam kubur ni tengah membaca surah Al-Mulk daripada surah Tabarakalladzi sampailah ayat yang ke-30. Dan Nabi SAW bila dengar cerita sahabat tu, Nabi pun kata apa? Hiyal mani'ah hiyal munjiyah. Dia adalah surah yang Al-Mani'ah sebagai penghalang, dan juga surah Al-Munjiyah sebagai penyelamat. Tunjihi min azabil qabr, yang mana dia akan menyelamatkan daripada azab kubur. Okey, ini adalah hadis yang bertaraf hasan, riwayat Imam Tirmizi, seperti mana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, cerita tentang sahabat Nabi SAW.
Ada juga tuan-tuan yang saya pernah dengar yang mengatakan azab kubur ini adalah perkara yang tak ada. Dia kata tak berlaku azab kubur ni. Tapi hakikatnya banyak dalil dan bukti membuktikan adanya azab kubur. Okey. Sebab dia ada azab yang kecil dan juga ada azab yang besar. Azab yang kecil adalah merujuk kepada azab kubur, azab yang besar adalah merujuk kepada azab di hari akhirat. Sebab itu Nabi SAW ajarkan kepada kita membaca doa ketika tahiyat akhir sebelum memberi salam. Saya rasa saya pernah sebut dah. Iaitu Nabi mengajarkan selepas baca fil alami na innaka hamidun majid, saat selepas baca tahiyat akhir sebelum memberi salam, itu adalah saat yang sangat mustajab untuk berdoa. Dan Nabi anjurkan berdoa untuk minta perlindungan daripada 4 perkara. Pertama, kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wal azabil qabr. Lindungi daripada azab api neraka jahannam dan lindungi daripada azab kubur. Maknanya ada azab kubur sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih ni. Kemudian Nabi kata wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril min fitnatil masih dajjal. Lindungi daripada fitnah kehidupan dan kematian dan juga kejahatan fitnah al-masihud dajjal. Okay, ini 4 perkara yang Nabi SAW anjurkan, dan salah satunya iaitu azab kubur. Apatah lagi dalam hadis ni juga menyebutkan Nabi SAW menyebut Al-Mulk adalah surah Al-Mani'ah dan juga surah Al-Munjiyah sebagai penghalang daripada azab kubur, dan Munjiyah pelindung pembela kita daripada azab kubur. Dia akan jadi lawyer kita, peguam kita di dalam kubur nanti. Okey. Dan satu hadis yang sahih. Hadis ini daripada ada 2 lagi hadis yang disebutkan dalam riwayat yang sahih, sahih dan juga hasan, iaitu hadis daripada Imam Tabarani yang mana Anas bin Malik telah riwayatkan daripada Nabi SAW. Kata Nabi, suratun fil Quran khasamat an sahibiha hatta adkhaltuhul jannah tabarakalladzi biyadihil mulk. Antara keistimewaan surah Al-Mulk iaitu, kata Nabi SAW, terdapat sebuah surah dalam Al-Quran yang akan membela ataupun memperjuangkan pembacanya hingga pembacanya itu akan masuk ke dalam syurga, iaitu surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Okey, ini surah ni yang akan memastikan setiap pembacanya akan sampai masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi hadis yang mana hadis ni riwayat Imam Tirmizi disahihkan oleh para ulama hadis, iaitu Nabi menyebutkan inna suratan minal Quran 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Maknanya kalau tadi kita kata bacaan Nabi sebelum tidur ni rutin Nabi dhaif, maknanya dhaif ni bolehlah dijadikan sebagai amalan kita kan. Cuma mungkin ada yang kata oh tak apa-apa, kuatlah, tak sahih. Ini yang sahih yang Nabi sebut, iaitu ada satu surah dalam Al-Quran memiliki 30 ayat. Sesiapa yang membacanya maka dia akan diberikan syafaat pengampunan oleh Allah nanti, iaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Cuma di sini para ulama hadis menyebutkan dia bukan sekadar dibaca sahaja. Okey, baca itu satu keperluan. Quran ni perlu dibaca. Itu mukjizat Quran, sebab kita membaca Quran maka kita akan mendapat 10 kebaikan untuk satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf. Okey, itu sangat dituntut. Itu bezanya Quran dengan hadis, Quran dengan kitab-kitab yang lain. Baca sahaja tanpa difahami pun dapat pahala. Cuma yang dikatakan menjadi pelindung, yang akan membela pengampunan dia, pembela dia di dalam kubur, penyelamat, bahkan yang akan memastikan dia sampai masuk ke dalam syurga, iaitu dia dibaca, difahami, ditadabbur dan diimani. Yang ini yang kita kena faham. Tak cukup sekadar baca sahaja, tapi mesti lebih daripada itu. Baca, faham, tadabbur, dan kita imani apa yang kita baca daripada surah Al-Mulk. Okey, sebab surah ini tema bercerita tentang kerajaan, pemerintahan Allah Taala. Surah ni sangat powerful.
Minggu lalu kita dah bawa dah, keluarkan 15 bukti kekuasaan daripada Allah. Allah dah tunjukkan 15 kekuasaan dia. Okey, yang ini yang saya jumpa lah, mungkin lebih daripada tu yang tuan-tuan boleh hadam dan lumatkan nanti maklumat-maklumat yang saya akan cuba berikan pada tuan-tuan. Yang ini yang saya dapat keluarkan 15. Dan pembukaan ayat pertama surah Al-Mulk itu pun menunjukkan kekuasaan dan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada hadis yang sahih berkaitan tentang fadilat kelebihan surah Al-Mulk. Salah satunya iaitu hadis yang kita baca pada yang terakhir tadi. Nabi sebut ni surah yang 30 ayat yang akan memastikan pembacanya mendapat pengampunan Allah pada hari kiamat, iaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sangat-sangat dituntut. Jadi lazimilah juga untuk dibaca saban waktu sebelum tidur, dan juga fahami dan imanilah apa yang kita baca. Mudah-mudahan usaha kita pada hari ini, pagi ini, untuk kita tadabbur dan fahami surah Al-Mulk ini menjadi cahaya sinar kepada diri kita dan juga kehidupan kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita minggu yang lalu kita dah berhenti pada ayat yang kedua, itu pun tak selesai lagi. Cuma saya nak ulang kaji sedikit berkaitan tentang surah Al-Mulk ini daripada ayat pertama, dan kita akan sambung nanti pada ayat yang berikutnya. Seperti mana saya sebutkan pada tuan-tuan, kalimah Al-Mulku disebutkan sebanyak 20 kali di dalam Al-Quran. Tak termasuk kalimah Mulkun dan juga tak termasuk dengan kalimah Malakut, yang bermaksud pemerintahan. Daripada Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut dalam surah kalimah Al-Mulk ini berulang-ulang kali sebanyak 20 kali. Dan dia berhenti yang terakhir pada ayat yang pertama surah Al-Mulk. Daripada awal Allah cerita Al-Mulk ini sampailah yang terakhir adalah pada surah Al-Mulk, berhenti pada ayat yang pertama. Para ulama yang mengkaji menyebutkan seolah-olahnya Allah membayangkan kepada kita kalimah Al-Mulk yang Allah sebut 20 kali dalam Al-Quran ni tak semestinya merujuk kepada pemerintahan kerajaan Allah. Dia juga merujuk kepada pemerintahan kerajaan selain daripada Allah. Misalnya pada surah pada surah Al-Imran, Allah Ta'ala menyebutkan cerita tentang surah Al-Baqarah, Allah cerita tentang kerajaan Talut. Pada surah Yusuf, Allah Ta'ala berbicara tentang kerajaan Mesir yang menggunakan kalimah Al-Mulk. Tetapi ending kalimah Al-Mulk Allah letak pada surah Al-Mulk, seolah-olah Allah nak bagi tahu semua kerajaan yang disebutkan pada sebelum-sebelum ini pada ayat-ayat Quran, sebenarnya Allah nak kata kerajaan yang paling mutlak, semuanya terletak di bawah pemerintahan kerajaan Allah. Yang ini yang kita kena imani. Tuan-tuan tengoklah mana-mana tempat yang tuan-tuan rasa hebat satu pemerintahan dan satu kerajaan, percayalah semuanya duduk di bawah kekuasaan pemerintahan Allah. Takkan lari daripada itu. Ini antaranya. Baik. Dan pada ayat yang pertama, Allah intro surah ini dengan membayangkan kerajaan dia. Macam mana kerajaan dia? Allah Ta'ala membuka dengan ayat yang sangat-sangat powerful, iaitu kata Allah, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kamu baca daripada Al-Baqarah sampai ke Al-Mulk, macam-macam kerajaan kamu dah baca, kamu dah kaji, kamu dah lihat dah. Kerajaan Mesirnya sampai jadi tamadun. Kamu tengok kerajaan Talutnya dengan kekejaman, macam-macam kita dah tengok dah. Allah kata, ni semua duduk di bawah kerajaan aku. Dan kerajaan aku, Allah Ta'ala introduce dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Semua kerajaan pemerintahan itu berada di tangan Allah. Dan Allah Ta'ala memuji kerajaannya dengan kalimah Tabarak. Saya tulis sikit tuan-tuan. Selalunya bila Allah Ta'ala memuji namanya ataupun kita pun memuji Allah, kita akan selalu menggunakan dengan kalimah Alhamdulillah. Ini biasalah. Segala pujian bagi Allah. Ini pun dah rasa kalimah yang agung. Naik lagi, ada perbezaan dengan kalimah Subhanallah.
Naik lagi ataupun tabarakallah. Okey, apa perbezaan untuk ketiga-tiga ucapan pujian bagi Allah Ta'ala? Boleh je Allah Ta'ala nak berbicara tentang kerajaan dia dengan Alhamdulillah ke Alhamdulillazi dan sebagainya, Subhanallazi dan sebagainya. Tetapi Allah memilih kalimah Tabarakalladzi. Kalimah Alhamdulillah lebih pada kalimah puji-pujian. Maknanya Allah memuji kerajaan dia. Macam satu pemerintah memuji kerajaan, aset yang dia ada, empire yang dia ada, kekukuhan kerajaan dia, ketenteraan dia, sebagainya, dipuji saja, Alhamdulillah. Tapi bila digunakan kalimah Subhanallazi, yang ini saya tak ulas tuan-tuan, yang ini kita dah ulas pada minggu lalu dah. Kalimah Subhanallazi ni juga diterjemahkan kepada kalimah Tabarakalladzi. Tuan-tuan tengok pada Quran terjemahan, kalimah Tabarakalladzi pada surah Al-Mulk ini diterjemah pada 3. Ada yang terjemah Tabarakalladzi ni adalah maha tinggi, maha agung, Tuhan yang kerajaan di tangannya. Ada yang terjemahkan maha suci Tuhan, kerajaan yang berada di tangannya. Ada yang terjemahkan maha berkat, kerajaan yang berada di tangannya. 3 terjemahan. Bila ada yang menterjemahkan sebagai kalimah Tabarakalladzi ni dengan maha suci Tuhan, iaitu dengan terjemahan Subhanallazi ni, ini adalah antara yang saya tengok pandangan daripada Al-Hafiz Ibn Kathir dalam tafsir dia. Sebab apa? Sebab kalimah Tabarakalladzi ni sama dengan ayat terakhir pada surah Yasin. Allah sebut apa? Allah sebut Fasubhanalladzi biyadihil mulk, kan? Kalau tuan-tuan tengok surah Yasin ayat yang ke-83 tu sama daripada awal sampai akhir ayat 83 tu Allah ayat yang sama, tapi Allah mulakan dengan Fasubhanalladzi. Ayat yang belakang tu sama je. Sama macam permulaan surah Tabarakalladzi. Maka Al-Hafiz Ibn Katsir kata sama maksudnya dengan kalimah Maha Suci Tuhan. Okey. Kalimah Maha Suci Tuhan ni adalah mengatakan kerajaan Allah ni memang hebat dan dia terkecuali daripada kelemahan dan kekurangan. Itu beza dia. Okey. Kalau kalimah Alhamdulillah pujian sahaja. Kalau Subhanallazi dia bukan sekadar pujian, bahkan tinggi sikit lagi, dia terkecuali daripada kelemahan dan juga kekurangan. Mana-mana kerajaan dunia ni semua ada cacat celah lah. Semua ada kelemahan, semua ada kekurangan. Takkan yang tak ada kelemahan. Tengoklah, kukuh mana pun, hebat mana pun, mesti ada kekurangan. Okey? Tapi bila Allah kata Subhanallazi, itu nak kata dia bukan sekadar layak dipuji, bahkan nak kata kerajaan aku tidak ada kelemahan dan kekurangan. Tetapi nak kata hebat lagi, Allah tak guna kalimah ni. Allah gunakan kalimah Tabarak. Tabarak. Tabarak di sini adalah daripada kalimah Tabarak ni kalimah berkat. Kita selalu sebut berkat kan, barakah tu. Berkat ni dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai ziyadatul khair. Ziyadatul khair ni kebaikan yang berganda-ganda. Maksudnya kerajaan Allah bukan sekadar layak dipuji, bukan sekadar tak ada kelemahan dan kekurangan. Bahkan kerajaan Allah ni berganda-ganda kebaikannya. Kalau kita tengok di bahasa Arab, kalimah barakah berkat ni dia daripada birkah. Birkah ni dia denai tau. Denai yang berair dan tetap. Orang kata birkah. Berkat dia adalah kebaikan yang bukan kejap-kejap ada, kejap-kejap tak ada, tapi berkat kebaikan yang sentiasa ada dan berterusan. Maknanya kerajaan Allah dia adalah kerajaan yang layak dipuji, kerajaan yang tidak ada kelemahan dan kekurangan, dan ini kerajaan yang paling terbaik yang memiliki segala macam kebaikan. Dia memberi kebaikan pada orang lain,
dan kebaikan tu sentiasa dirasai, ada berkat dia, ada kebaikan dia. Tuan-tuan tengok kerajaan dunia hari ni, mana-mana kerajaan lah, daripada zaman dahulu ke, zaman Mesopotamia ke, zaman siapa-siapa pun, bukan nak kata tak ada kelemahan dan kekurangan, ada. Nak kata ada berkat, kebaikan, tak semestinya. Ada yang sampai ditindas, ada yang sampai yang dizalimi, ada sampai macam-macam. Ni kata, Allah kata kerajaan aku berbeza dengan kerajaan makhlukku. Kerajaan aku adalah ziyadatul khair, kerajaan yang paling berkat, yang bukan tak ada kelemahan, bahkan kerajaan yang memiliki kebaikan dan demi kebaikan. Yang itulah yang Allah Ta'ala sebut pada 15 bukti dia di dalam ayat-ayat yang berikutnya. Okey, yang ni kita dah keluarkan poin-poin ni pada minggu lalu. Nanti insya-Allah kita akan jumpa nanti poin pertama, poin kedua, sampailah poin yang ke-15. Apa kerajaan, apa kekuasaan kerajaan Allah, sehingga Allah kata kerajaan dia adalah kerajaan yang berkat. Okey, baik, ni antaranya. Maknanya pemilihan kalimah yang Allah sebutkan ni bukan pemilihan yang saja-saja. Bukan sekadar main letak je subhanallazi ke tabaruk, tak. Tapi ini menggambarkan. Dan pada ayat pertama seperti mana saya sebutkan pada minggu yang lalu, iaitu Allah Ta'ala memuji kerajaannya itu. Kalau seorang pemerintah yang memegang empire bertahun-tahun, 30 tahun, kerajaan Osmania berapa ratus tahun, dia pegang satu kerajaan, dia akan rasa bangga dengan apa yang dia miliki, kerajaan yang kukuh. Dia akan sebut semua apa-apa yang dia ada. Allah Ta'ala menyebutkan kerajaannya dengan Tabarakalladzi biyadihil mulk. Semua kerajaan ini berada dalam genggaman aku, di dalam kekuasaan aku. Dan Allah kata wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan lebih hebat lagi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maknanya di bawah kerajaan dia, kalimah al-mulk di sini ni untuk kita punya kehidupan saja. Kalimah al-mulk ini, kerajaan Allah ni, dia merentasi. Tuan-tuan kena ingat je, merentasi dunia, dia merentasi akhirat. Dunia pula pecah lagi. Dunia yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Akhirat pula apa yang ada di syurga, apa yang ada di neraka. Empat-empat ni Allah sebut semuanya pada kekuasaan dia di dalam surah Al-Mulk. Okey, maknanya tak ada satu tempat pun kita boleh lari daripada kerajaan dia. Semua duduk di bawah daerah penguasaan, kekuasaan kerajaan Allah Ta'ala. Okey, itu kalimah Al-Mulk. Dan Allah kata pada pemerintahan aku ni, aku yang maha berkuasa atas semua setiap sesuatu. Berbeza dengan pemerintahan manusia ataupun pemerintahan makhluk Allah. Walaupun dia penguasa yang paling atas, tapi ada tak penipuan daripada bawah, bawahan, penipuan, ada rasuah, ada orang curi tulang, ada orang ambil kesempatan, semuanya berlaku dan dia tak tahu pun. Berbeza dengan ilmu Allah. Sampai daun yang digugurkan, yang gugur daripada pohon pun, itu atas ketetapan dan kehendak Allah Ta'ala. Sampai tahap tu. Okay? Yang sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara, semuanya di atas pengetahuan dan kehendak Allah. Sebab itu disebutkan Allah ni adalah Qadir. Pada ayat 1 tu, di hujung tu Allah Ta'ala sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan, ayat 1 ni jugalah menjadi zikir Nabi SAW pada awal pagi, pada lewat petang dan juga pada awal tengah malam, pada hujung tengah malam. Sentiasa menjadi wirid Nabi. Macam mana? Kalau tuan-tuan perhatikan, Nabi SAW sebut dalam hadis, antaranya saya tengok matan dia. Okey, antaranya Nabi sebut dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari ni, Nabi SAW sebutkan, siapa yang tidur malam kemudian dia terjaga tengah malam sebelum subuh. Terjaga tu mungkin nak pergi toilet ke, anak menangis ke, nak bancuh susu ke, tak kisahlah.
Dia kata Nabi SAW, dia bangun dan dia ucapkan kalimah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama macam ayat ni kan. Kemudian Nabi sebut lagi, walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Allahumma ghfirli. Siapa yang membaca zikir ini pada tengah malam, dia terbangun, pergi toilet, pergi mana-mana ke, terbangun, dia baca zikir ini, Allah akan ampun semua dosa yang dia lakukan. Dan Allah Ta'ala bukan sekadar ampunkan dosa yang dia telah lakukan, bahkan kalau dia menunaikan ibadah, berdoa, Allah Ta'ala akan mustajabkan. Yang ini kalaulah ada orang mampu, dia bolehlah ke toilet ambil wuduk, dia tunaikan solat tahajud malam. Tapi kalau dia tak larat sungguh, ambil kesempatan bangun tu dengan ucapan zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Allahumma ghfirli. Allah ampun dosa dia. Kalau dia berdoa, Allah Ta'ala akan mustajabkan doanya. Ni antara yang Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Okey, ini antara wirid tuan-tuan. Okey. Kemudian antara yang lain pula, zikir pagi petang Nabi ni, tuan-tuan boleh tengok zikir. Tuan-tuan beli buku zikir pagi petang. Antaranya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dan hadis ini sahih. Nabi SAW daripada Abu Zar menyebutkan, Nabi Nabi pernah bersabda, kata Nabi SAW, man qala fi dubri salatil fajar wa huwa tharijlain qabla an yatakallam. Okey, kata Nabi SAW, sesiapa yang sesiapa yang selepas tunaikan solat fardu subuh dalam keadaan dia kakinya menyilang, macam dalam keadaan apa? Tayat akhir lagi, dia tak bergerak lagi, dan sebelum dia bercakap, dia baca zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama macam ayat 1 ni juga. Dia baca 10 kali. Mana tuan-tuan, ini salah satu wirid yang Nabi ajar. Tuan-tuan boleh baca pagi dan tuan-tuan boleh baca petang. Maghrib, subuh dan juga maghrib. Lepas solat subuh dengan solat maghrib, tuan-tuan baca zikir ni 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan baca 10 kali pagi, tuan-tuan baca 10 kali petang. Apa yang Nabi janjikan? Kata Nabi SAW, sesiapa yang membaca zikir ini sebelum dia alihkan kakinya, okey, maknanya dalam keadaan akhir, sebelum dia tukar kaki dia tu, dan sebelum dia bercakap-cakap berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan selain daripada ibadah, dia baca ini 10 kali, Nabi kata apa? Allah akan catat baginya 10 kebaikan, dan Allah Ta'ala akan hapus baginya 10 kejahatan. Kata Allah Ta'ala, kata Nabi, kutibat lahu 10 hasanat wa muhiya anhu 10 sayyiat. Okey, wa rif'a lahu 10 darajat, dan Allah Ta'ala akan angkat daripadanya 10 darjat. Dan lebih istimewa lagi tuan-tuan, siapa yang membaca zikir ini, kata Nabi SAW, wa kana yaumahu dhalika kullahu fi hirzin min kulli makruh wa hurisa minasyaitan. Iaitu kata Nabi SAW, dan pada hari itu, siapa yang membaca ni waktu 10 kali pagi tadi, maka pada hari itu dia akan berada di dalam perlindungan Allah daripada segala perkara yang dia tidak ingini, dan dia akan terjaga daripada gangguan syaitan. Okey. Kemudian Nabi sambung lagi. Kata Nabi SAW, wala yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalikal yawm illa syirk billah. Iaitu kata Nabi SAW, dan tidak layak atasnya dosa pada hari tersebut melainkan dia syirik kepada Allah Ta'ala. Ini wirid yang antara yang saya rasa sangat besar dan sangat istimewa untuk diamalkan. Saya ulangi sekali tuan-tuan. Selepas tahiyat akhir solat subuh dan juga solat maghrib,
habis tuan-tuan beri salam, sebelum kita tukar kaki kita, kan orang dah duduk tahiyat akhir tu, dia nak akan duduk bersila kan, sebelum ditukar dia punya posisi dia, Nabi ajar iaitu bacalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali Nabi sebut 10 kali. Kata Nabi SAW, Allah akan catat 10 hasanat untuk dia, 10 kebaikan. Allah Ta'ala akan hapuskan 10 sayyiat, 10 kejahatan dia, dan Allah akan angkat 10 darjat untuk dia. Bahkan kata Nabi, satu hari, pada hari tersebut Allah Ta'ala akan lindungi dia daripada perkara yang dia tak ingini. Dan kata Nabi SAW, dia akan terpelihara daripada gangguan syaitan. Okay. Ada hadis yang katakan zikir tu tanpa yuhyi. Ada juga yang menyebutkan macam tu juga. Okay, ini banyaklah dia punya jalur dia. Yang saya ambil ni riwayat Imam Tirmizi, hadis sahih. Okay. Maksudnya apa? Yang hidup, yang menghidupkan dan yang mematikan, menyebutkan nama Allah Ta'ala lah. Okay, ada juga misalnya macam doa, macam wirid yang Nabi ajar, membaca zikir subhanallah 33 kali. Lepas solat kan, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Nabi kata yang ke-100 genapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Tak ada yuhyi wa yumit, dia hanya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kat situ Nabi tak ada sebut yuhyi wa yumit. Kata Nabi, siapa yang baca macam tu, Allah Ta'ala akan gugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dosanya semuanya diampunkan. Okay, cuma saya nak highlight kan tuan-tuan, kalimah itu pada ayat 1 ni banyak. Al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Okay, nak cakap Yang bangun malam tu ada yuhyi wa yumit. ada. Yang bangun malam ada kalimah yuhyi wa yumit. Okay, baik, ini antara lah zikir-zikir powerful. Siapa yang membaca waktu maghrib, dia akan terpelihara dan diberi perlindungan sampailah kepada esok paginya. Kita selalu dalam keadaan kerisauan, tak tahu macam mana nak minta perlindungan, sampai panggil bomoh lah, panggil ustaz, duk pagar rumah, pagar itu, pakai tangkai sebagainya. Hakikatnya Nabi ajar zikir yang paling mudah, tak keluar modal pun, ambil masa sedikit je, itu pun menjadi pahala kepada kita. Bukan sekadar perlindungan, bahkan menjadi pahala kepada kita. Nak kata ayat 1 ni banyak disebutkan dalam wirid-wirid kita yang Nabi SAW sebut menjadi amalan Nabi, zikir pagi, zikir petang, baginda Nabi SAW. Okey, baik, itu ayat pertama. Ayat yang kedua, Allah Ta'ala menyebutkan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini bukti pertama kekuasaan Allah. Bukti kekuasaan kerajaan Allah apa yang pertama? Iaitu Allah kata, akulah satu-satunya kerajaan yang khalaqa, yang boleh menciptakan. Saya sebut daripada tuan-tuan apa perbezaan khalaqa dan apa perbezaan ja'ala. Okey, saya detailkan sikit lagi. Ada perbezaan antara kalimah khalaqa dan juga pada kalimah ja'ala. Dua-dua kalimah ni adalah kalimah sinonim, seerti, sama. Kalau ini selalunya kita sebut menciptakan ataupun menjadikan. Yang ini diterjemahkan sebagai menjadikan. Sama. Okey. Kalau bahasa kita seertilah, menjadikan, menciptakan, sama. Tapi dari sudut bahasa Arab berbeza. Okey, dari sudut bahasa Arab dia sangat berbeza. Iaitu kalimah khalaqa. Kalimah khalaqa ini adalah kalimah khusus untuk Allah Ta'ala. Okey. Ini kalimah yang khusus untuk Allah. Sebab apa? Dia bermaksud khalaqa ni adalah untuk perkara yang tak ada menuju kepada ada. Baru dipanggil khalaqa. Kalau ja'ala, dia daripada perkara yang sudah ada kepada perkara yang dah ada. Perkara yang baru, yang ada. Okey, maknanya kalau benda tak ada, kita cipta jadi ada, itu namanya khalaqa.
Sebab itu Allah juga disebut sebagai Khaliq, kan? Pencipta. Dan kita disebut sebagai makhluk yang diciptakan. Daripada kalimah khalaqa. Okey. Berbeza dengan ja'ala. Ja'ala ni Allah Ta'ala pun ada, manusia pun ada. Contoh yang manusia buat, pokok kayu, pokok Allah ciptakan, benda dah ada, manusia ubah suai, inovasikan menjadi meja kayu, kerusi kayu. Itu kalimah ja'ala. Tetapi dalam Quran itu yang pertama. Yang kedua pula, Allah Ta'ala juga kalau tengok perhatian Quran, ada masa Allah gunakan dia khalaqa, menciptakan, dan juga dia adalah ja'ala, menjadikan. Dekat mana beza dia? Iaitu pada maksud, kalau tuan-tuan perhatikan Allah Ta'ala sebut saja kalimah khalaqa, itu bererti Allah Ta'ala ingin membuktikan kekuasaan dia. Allah Ta'ala nak bagi tahu dia sangat-sangat berkuasa, sebab khalaqal mauta wal haya, dia ialah yang berkuasa cipta mati dan hidup. Khalaqas sab'as samawat, dialah yang berkuasa ciptakan 7 petala langit, itu Allah Ta'ala. Tapi ada masa Allah Ta'ala kata dia juga ja'ala, dia menjadikan siang, dia menjadikan malam, kan? Itu memberi maksud, kalau Allah Ta'ala kata dia adalah ja'ala, menjadikan, artinya Allah Ta'ala menciptakan sesuatu itu adalah untuk faedah manusia. Macam tuan-tuan faham tak saya? Boleh? Maksudnya bila Allah sebut kalimah khalaqah, itu bukti Allah Ta'ala betul-betul berkuasa. Dia nak kita nampak dia sangat berkuasa. Kalau Allah kata dia ja'ala, menjadikan siang. Contoh, kita ambil contoh ayat lah, senang. Alladhi khalaqa fasawwa, alladhi khalaqa mana? Misalnya Allah Ta'ala sebut faja'alahu ghutha'an ahwa, dan surah Al-A'la Allah Ta'ala kata dia yang menjadikan rumput-rumput itu menjadi ahwa, hitam. Kemudian Allah kata wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Allah Ta'ala yang menumbuhkan rumput-rumput, kemudian menjadikan rumput-rumput tu berubah menjadi kehitaman. Kalimah ja'ala dekat sini adalah perubahan. Rumput hijau bertukar jadi rumput yang berwarna hitam. Perubahan benda dah ada kepada yang ada. Terjemah yang pertama. Dan juga di sini juga merujuk kepada Allah Ta'ala nak memberitahu tentang apa yang dia ciptakan. Bila sebut kalimah ja'ala, itu adalah faedah kepada makhluknya. Allah jadikan siang, Allah akan guna kalimah ja'ala. Allah jadikan malam, Allah gunakan kalimah ja'ala dan sebagainya. Ini antara jadi kerajaan pertama kekuasaan Allah, iaitu Allah Ta'ala dalam keadaan menciptakan malam dan menciptakan kehidupan dan juga kematian. Alright. Tuan-tuan perhatikan lagi. Kalimah yang Allah Ta'ala sebutkan khalaqa al-mauta dan juga wal hayata. Allah yang menjadikan, yang menciptakan kematian, dan Allah lah yang menciptakan kehidupan. Kalimah
saya sebut pada minggu lalu kan. Kenapa Allah Ta'ala mengawali kalimah mati kemudian diikuti dengan kalimah kehidupan? Kalau kita tengok dalam tafsir Imam Qurtubi, sengaja Allah dahulukan kalimah maut baru kepada kehidupan sebab Allah Ta'ala sentiasa nak kita, mengingatkan kita supaya terus menambahkan amal kita, sebab kematian itu lebih utama daripada kehidupan. Sebab dengan kematian itulah membuka jalan kepada kehidupan yang abadi. Ini kehidupan kamu ni dia awalkan. Sebab tuan-tuan tengoklah mana-mana ayat Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala nak sebut perkara ni utama, Allah Ta'ala akan letakkan dia diawali, dia awal, baru disebutkan perkara yang kedua. Maknanya ranking tu, keutamaan mati tu lebih utama daripada kehidupan. Maka Allah Ta'ala nak sebut ranking tu, Allah awalkan kalimah tersebut. Okay. Pada pandangan mufassirin yang lain, antaranya Al-Hafiz Ibnu Kathir, dia kata apa? Allah Ta'ala mulakan kalimah al-maut diikuti dengan kalimah al-hayah, kehidupan, adalah merujuk kepada sebelum kita hidup di alam dunia ni, alam sebelum ni, alam ruh ke, alam rahim ke, itu juga dikenali sebagai al-maut. Okay. Contoh ni tuan-tuan Allah Ta'ala sebut, ini kita boleh tengok bukti ni daripada ayat-ayat Allah Ta'ala dalam surah-surah yang lain. Dalam kehidupan kita sebenarnya ada 2 kali hidup, ada 2 kali mati. Sebenarnya 2 kali hidup, 2 kali mati. So tak ada alasan lah, saya hidup sekali je, ni masa kita nak tak, kita hidup kedua kali hidup. Satu hidup dekat sini, satu lagi hidup dekat hari sana. Kita juga 2 kali mati. Sebelum kita hidup, kita mati. Kemudian hidup alam dunia, dimatikan, masuklah ke alam akhirat. Buktinya apa? Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran. Kata Allah Ta'ala, kaifa takfuruna billah. Okey, Allah Ta'ala sebut. Tuan-tuan tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah kata apa? Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan wa ahyaakum fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Okey, tuan-tuan perhatikan. Allah Ta'ala sebut bukti dia, surah Al-Baqarah ayat 28. Al-Hafiz Ibnu Katsir sebut dalil dia. Kata Allah, kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu boleh kafir kepada Allah, wa kuntum, yang mana Allah Ta'ala telah menjadikan kamu amwata fa ahyaakum, daripada maut, mati, fa ahyaakum, dan dia menghidupkan kamu semua, thumma yumitukum, kemudian dia matikan kamu, thumma yuhyikum, dan kemudian dia hidupkan lagi kamu, thumma ilaihi turja'un, dan kemudian kamu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini menjadi bukti hidup kita ni sebenarnya 2 kali mati, 2 kali hidup. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-28. Okey. Baik, jelasnya tuan-tuan Baik. Satu, kita boleh nampak kalimah al-maut nak tunjuk di sini adalah sebelum kita hidup sebenarnya dipanggil al-maut, kematian. Dan itu yang Allah rakam dalam surah Al-Baqarah. Yang kedua, kenapa disebut al-maut? Nak tunjuk keutamaan maut lebih daripada kehidupan. Okey, sebab maut itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan yang hakiki. Jadi berusaha untuk meningkatkan amalan untuk menempuh kepada alam kematian. Okey, kemudian Allah Ta'ala kata, kenapa aku ciptakan kehidupan dan kematian ni? Kematian dan kehidupan ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semata-mata liyabluwakum ayyukum, untuk menguji manusia. Kalimah di sini adalah kalimah ibtila, ujian yang bersilih-silih ganti. Ujian tu tak berhenti. Okey, kalimah ibtila, liyabluwakum tu ibtila, ujian yang bersilih-silih ganti, tak berhenti-henti. Tujuan dia ahsan amala, Allah Ta'ala nak nilai siapa yang paling terbaik amalannya. Okey, tuan-tuan perhatikan kalimah liyabluwakum ayyukum, untuk menguji manusia. Saya ambil satu contoh tuan-tuan. Mungkin kita akan tertanya-tanya, saya sendirilah tanya pada diri saya, kenapa perlu Allah uji kehidupan kita? Kalau Allah Ta'ala nak bagi orang beriman sahaja pun boleh.
Sebab dia maha berkuasa. Dia nak masukkan semua dalam syurga pun boleh, dia nak masukkan semua dalam neraka pun boleh. Sebab itu kuasa dia. Tapi Allah kata dia uji kita secara rasional. Ni saya fikir logik saya. Saya ambil contoh macam Jepun. Jepun dia orang makan seafood kan, sushi yang makanan-makanan laut yang fresh. Dia tak akan makan yang dah di frozen ke lama, tak makan. Dia akan makan yang fresh. Dia pergi nak tangkap ikan-ikan ni di tengah lautan dalam tu. Dia bukan dekat pinggir-pinggiran laut ni, laut-laut dalam tu. Tapi daripada laut dalam, bila dia dah tangkap, dia masuk dalam kapal nak menuju ke daratan balik, nak jual di pasar. Adakah ikan tu dalam keadaan mati? Sebenarnya tidak. Dia nak pastikan fresh. Macam mana? Dia buat satu macam kolam kot, ataupun macam satu tempat besar yang diletakkan jerung-jerung. Tak adalah kecil, mana sederhana-sederhana. Jerung tu tujuan dia letakkan dalam kolam tu, dalam atas kapal tu, dan diletakkan ikan-ikan yang ditangkap dalam kolam tu supaya ikan tu tak mati. Supaya ikan tu kekal dalam keadaan fresh, hidup. Bila dia sampai ke darat nanti, kan dia belayar mungkin sebulan, setengah bulan kan. Bila sampai di darat, jerung yang pergi cuba target ikan-ikan nak dimakan, ikan tu akan sentiasa survive, usaha. Dia akan pastikan dirinya hidup. Dan automatik bila dia sampai ke darat, dalam keadaan ikan tu pun hidup. Tuan-tuan faham maksud saya? Dia letakkan cabaran dekat situ untuk pastikan ikan ni fresh, hidup kan, supaya sampai darat nanti hidup. Kalau dia tak buat macam tu, dia tangkap macam kita tangkap, letak dalam box kita kan, ikan tu sampai ke darat mati dah. Dah mati 2-3 hari, dah mati 15 hari kan. Jadi dia tak fresh. Jadi orang Jepun dia buat macam tu. Dia letakkan ikan jerung ni supaya cuba makan ikan yang ditangkap, dan ikan yang ditangkap tu akan cuba survive lah dalam kolam atas kapal. Jadi saya cuba bayangkan pentingnya ada ujian dalam kehidupan ni adalah untuk sentiasa membuatkan kita termotivasi untuk teruskan kehidupan. Bayangkan hidup kita tak ada masalah, dia akan jadi flat je. Kita pun rasa jemu dah. Kalau kata matilah tak apa, hari ni pun saya bersedia. Sebab apa? Tak ada satu cabaran dalam kehidupan. Jadi bila ada cabaran turun naik tu, sebenarnya untuk kita juga, kebaikan tu untuk kita juga. Kemudian Allah kata dia dalam keadaan ahsan amala. Yang ni perkara-perkara yang saya dah ulang tuan-tuan Allah Ta'ala sebut kalimah ahsan amala, iaitu ada beza dengan kalimah akthar amala. Yang ini terbaik amalan. Kalau akthar, terbanyak amalan. Artinya hidup kita Allah uji siapa yang paling terbaik, yang paling berkualiti. Allah tak tengok kita siapa yang paling berkuantiti. Sebab itu tengok umur-umur sahabat-sahabat Nabi pun tak panjang. Abu Bakar As-Siddiq 63 juga, Umar Khattab 63 juga. Siapa lagi? Imam Syafi'i 55 tahun sahaja umur dia. Umur tak panjang pun. Tetapi dia punya jasa dia, kualiti hidup dia sampai hari ini kita lagi kenal dia. Kita masih lagi dapat faedah daripada ilmu-ilmu yang mereka telah usahakan. Bahkan kita dapat pengajaran daripada kehidupan mereka. Sebab Allah tak nilai pada kuantiti. Dia tak guna kalimah aksar ni. Dia guna kalimah ahsan, yang paling berkualiti, yang paling terbaik amalan dia. Okey, amalan dekat sini, amalan ni adalah merujuk kepada al-ibadah. Tuan-tuan, macam mana kita punya amalan nak pastikan terbaik ni? Macam mana amalan kita nak pastikan terbaik? Ibadah ni macam mana nak pastikan terbaik? Kata Fudail bin Iyad, dia merujuk kepada dua perkara. Ibadah ni dia mesti ada dua perkara, baru dia akan jadi ahsan amalah. Apa dia? Pertama, dipanggil sebagai ikhlas. Yang kedua, dia dipanggil sebagai benar. Okey. Ibadah kita mesti ikhlas. Yang kedua, ibadah ni mesti benar. Ni syarat dia. Dia tak boleh salah satu. Oh, saya ikhlas tapi tak benar, tak boleh. Ibadahnya benar tapi tak ikhlas, tak boleh. Dia mesti dua-dua. Contoh,
Contoh ada orang ibadahnya ikhlas. Saya selalu bagi contoh. Contoh ni tuan-tuan mudah faham, nak faham. Sekarang kita tempoh PKP, orang semua ada yang kerja daripada rumah. Jadi dia boleh gandikan ibadah dia. Esok ataupun kejap lagi Zuhur, dia kata saya nak sembahyang Zuhur 5 rakaat. Sebab 5 rakaat lagi banyak daripada 4 rakaat, betul kan? 5 rakaat lebih banyak daripada 4 rakaat. Dan dia ibadah dengan ikhlas. Diterima ke tidak ibadah dia? Tak. Sebab apa? Syarat ni tak ada. Benar ni adalah mengikut piawaian sunnah Rasul. Dia tak ada pilihan, tuan-tuan. Tak ada pilihan. Walaupun Nabi tak pernah larang pun. Dalam hadis man carilah, tak ada Nabi sebut jangan solat Zuhur 5 waktu. Jangan sembahyang Zuhur 6 waktu. 6 rakaat. Nabi tak sebut pun. Tapi Nabi tak buat, maka jangan buat. Sebab syarat dia mesti ikhlas dan mesti benar mengikut piawaian Rasul. Yang ini adalah definisi daripada Fudail bin Iyad. Okey, Fudail bin Iyad. Bila orang tanya dia, apa tu ibadah ni? Ibadah ni apa? Syarat dia apa? Dia kata perkara mesti ikhlas, yang kedua mesti benar daripada Rasul. Ada orang beribadah benar. Memang dia ikut apa yang Rasul buat, tapi dia tak buat dengan ikhlas. Tak boleh juga. Jadi dia buat mesti ikhlas dan dia juga buat mesti mengikut piawaian Rasul Nabi SAW. Barulah ibadah ni akan jadi ahsan amala. Dekat sini tuan-tuan, ni kerja hati. Ni kerja hati. Yang ini kerja ilmu kita. Dua-dua perlu diusahakan. Ada orang kata, tak payah cari ilmu ni, kita beramal saja. Sepanggil dikenali abid kan, orang ahli ibadah. Tak boleh tuan-tuan. Keikhlas mana pun, dia mesti kena jadi orang alim, berilmu juga. Alim dengan abid ni, dia sentiasa seiring. Dia tak boleh pilih salah satu. Okay, barulah kita dapat duduk di tempat ahsan amala. Baik, saya sebut pada tuan-tuan tadi, ibtila, ujian dalam kehidupan ni, yang ini saya dah sebut dah pada minggu yang lalu. Ujian dalam kehidupan ni tuan-tuan, kita kena faham. Ujian dalam kehidupan ni, dia adalah pada semua sudut. Kalimah liyabluwakum ada daripada kalimah ibtila. Ujian dia terletak pada dua perkara. Perkara yang kita benci dan perkara yang disukai. Kita selalu ingat ujian ni benda yang kita benci je. Tapi hakikat perkara yang kita suka pun adalah ujian. Misal perkara yang kita benci apa? Kita kata sakit ujian, miskin ujian, banjir, sekarang isu banjir, ujian, COVID ujian, kan? Kena buang kerja, diberhentikan kerja, ni ujian. Semua kata ujian sebab benda ni kita tak suka. Tapi hakikatnya perkara yang kita suka ni pun adalah ujian. Sehat, ujian sebenarnya tuan-tuan. Kan? Kaya, ujian. Waktu lapang, ujian. Apalah yang berkaitan tentang yang kita suka, semuanya adalah ujian daripada Allah. Contoh paling mudah sekarang ni, kita ada sahabat kita yang berada dekat negeri-negeri yang ditenggelami air ni, Johor, Pahang, kan, Terengganu yang banjir kilat ni. Kita rasa, oh ni semua ujian untuk diorang ni. Ni ujian. Tapi dalam masa sama, kita terlupa kita pun duduk dalam keadaan ujian. Sebab kita dalam keadaan sihat, ada sedikit harta, ada waktu lapang. Kita ada tak usaha nak bantu saudara kita yang dalam keadaan banjir ni? Kita nampak mereka yang kena banjir ni ujian, tapi kita pun dalam keadaan diuji. Kalau kita bantu, artinya kita lepas ujian tu. Tapi kalau kita tak dibantu, kita tak membantu mereka dengan Allah bagi nikmat-nikmat ini, sebenarnya kita gagal dengan ujian kita. Sebab semua orang duduk dalam keadaan ujian masing-masing. Sebab itu Allah kata, aku cipta hidup mati ni, semuanya adalah sebagai ujian. Semuanya adalah sebagai ujian. Dia bukan satu sudut je, tapi seluruh skop kehidupan ni, sudut kehidupan semuanya adalah ujian daripada Allah
Okey. Tengok ayat yang kedua. Ayat Perkara yang kita tak suka tu, is that considered as musibah? perkara yang kita tak suka, ada Musibah. musibah dan ujian ni sebenarnya bergantung kepada individu. Bergantung pada individu. Contoh, pada zaman Nabi-Nabi terdahulu, misalnya macam Nabi Hud kan, Allah Ta'ala bila nak turunkan satu bala, satu kampung kena. Beriman ke tak beriman, adakah kita boleh kata ini musibah kepada orang yang Nabi dah bagi tahu jangan buat. Nabi Hud kata jangan buat, dia buat juga, Allah turunkan bala pada dia, musibah pada dia. Adakah orang yang beriman pun kita kata macam tu? Kan, bukan musibah lah untuk dia, sebab dia dah duduk dalam kelompok tu, maka Allah turunkan sekali sama untuk mereka, maka itu ujian untuk dia. Dia bergantung kepada individu. Okey, bergantung kepada individu. Okey. Nanti saya fikirkan contoh yang mudah nak faham. Okey, baik. Tapi kalau nak cerita pasal COVID ni, contohlah COVID kan. Saya berpegang kalau orang kata oh COVID ni memanglah daripada Allah sebab Allah yang izinkan. Kalau betul lah, kalau ya betul. Tetapi sentiasa saya pegang Allah Ta'ala sebut zaharal fasadu fil barri wal bahr. Semua kerosakan di atas muka bumi ni, di daratan ke, di lautan ke, bi aidin nas, semuanya berlaku atas tangan manusia. Allah Ta'ala takkan sengaja turunkan bala ke, musibah ke, kesusahan ke atas hamba dia. Takkan berlaku. Nanti kita akan jumpa Allah Ta'ala bicara tentang langit. Allah Ta'ala sebut nama dia adalah Ar-Rahman. Nanti kita tahu kenapa. Tuan-tuan tengok pada ayat yang ketiga nanti. Allah sebut kenapa disebut Ar-Rahman dekat situ. Nanti kita akan tengok. Sebab kalau kita kata Allah Ta'ala sengaja nak turunkan COVID bagi kita ni susah, maknanya Allah punya ilmu tu terbatas. Seolah-olahnya dia tak tahu, dia rancang sesuatu jadi macam ni pula, susah kan? Salah tu konsep tu. Dia takkan jadi macam tu. Sebab semua yang berlaku semuanya atas manusia. Contohlah kita kata ni banjir ni sebab hujan tau. Contohlah kita banjir sebab hujan. Adakah Allah tak ada ilmu, tak tahu kuantiti air yang sepatutnya dia perlu turun? Sebab air yang diturun ni mesti menjadi faedah kepada makhluk dia, haiwan, tumbuhan, manusia, mesti cukup. Kalau banjir tu bukan asbab air yang turun tu, bukan kuantiti air yang turun, mesti ada sebab-sebab lain. Mungkin kamu hakis ni ke, kamu tebang balak ke, ada saluran tersumbat ke, macam-macam. Faktor-faktor daripada manusia, bukan daripada Allah. Jelas tuan-tuan kan? Ini yang kita kena faham. Nanti kita tengok. Okey, kemudian ayat kedua tadi tak habis lagi. Allah sebut wahuwal azizul ghafur. Yang mana Allah itu adalah Tuhan yang Al-Aziz dan juga Tuhan yang Al-Ghafur. Punya banyak nama Allah. Allah saja sebut nama dia Al-Aziz dan juga Al-Ghafur. Kenapa? Okey, pertama Imam Qurtubi sebut, kemudian mufassirin yang contemporary As-Sa'di pun sebut. Dia kata Al-Aziz ni disebutkan pada akhir ayat kedua setelah Allah kata dialah yang menciptakan kehidupan dan ciptakan kematian. Sebab bila Allah ciptakan kehidupan kematian ni dan Allah nak uji manusia, nak tengok yang paling baik amalan dia, artinya ibadah ni dia akan tertakluk kepada dua perkara. Saya minta maaf lah siapa yang menonton secara online hari ni, saya banyak turun. Okey. Mungkin tuan-tuan terganggu sikit lah, tak apalah Okey. Ibadah ni dia akan terpecah pada dua. Pertama, perintah. Yang kedua adalah larangan. Ni ibadah Ada ibadah yang berbentuk perintah, ada ibadah yang berbentuk larangan. Daripada ni yang keluar, ada perintah yang wajib buat, ada perintah yang sunat buat. Ada perintah yang makruh, larangan yang makruh, ada larangan yang haram. Antaranya adalah harus. Ini jadi hukum lah. Okay, tuan-tuan maklum lah benda ni, di ibadah ni. Jadi Allah kata hidup ni adalah ujian. Allah nak tengok siapa yang paling terbaik amalan dia, ibadah dia paling terbaik.
Jadi tengok pada perintah dan larangan ni. Ibadah adalah perintah dan larangan. Jadi bila Allah kata aku adalah Tuhan yang Al-Aziz, artinya aku adalah Tuhan yang Maha Perkasa. Sebab itu aku perintah kamu buat sekian, aku larang kamu buat sekian. Tak ada orang boleh argue. Tak ada orang boleh pertikaikan, kenapa kamu nak suruh-suruh saya ni? Kenapa awak nak larang-larang saya? Allah kata tak, aku adalah Al-Aziz. Kamu buat apa yang aku suruh, aku juga perkasa untuk masukkan kamu dalam syurga. Kamu tak buat apa yang aku suruh, aku juga perkasa untuk masukkan kamu dalam neraka. Tuan-tuan ingat tak surah At-Tahrim? Saya sebutkan pada minggu lalu. Antara ilmu al-munasabah, kesinambungan. Surah At-Tahrim surah sebelum surah Al-Mulk. Yang mana Allah Ta'ala bila sebut cerita surah At-Tahrim tu di hujung-hujung tu, Allah ada cerita tentang Maryam, Allah ada cerita tentang Asiyah, ibu Nabi Musa, isteri Firaun. Apa yang Allah Ta'ala nak kata? Tuan-tuan tengok nanti surah At-Tahrim surah sebelum tu. Allah kata Maryam ni, dia ni manusia suci kan. Allah berkuasa untuk masukkan dia dalam syurga. Berkuasa. Manakala Asiyah, suaminya jahat, Firaun. Suami dia bukan Kasim ke siapa? Apa yang kalau cerita Piramli tu yang Kasim Samsing, bukan apa yang Samsing Kampung Dusun tu, apa nama entah. Ni bukanlah kongsi-kongsi gelap, ni Firaun ni suaminya. Tapi Allah Ta'ala berkuasa untuk masukkan dia dalam syurga. Sebab itu Allah Al-Aziz. Dia ikut kehendak dia, perkasa. Dan Allah Ta'ala juga cerita dalam surah Tahrim tu berkaitan tentang Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Yang mana Nuh dan Lut ni, isteri dia tak beriman. Suami dia beriman masuk syurga, isteri dia Allah boleh buat masuk neraka. Itu kehendak dia. Ini Allah Al-Aziz. Sebab itu awal tadi al-maut dengan al-hayah tu, sebab Allah kata hidup mati kamu ni semua dalam syariat, dalam perintah aku. Aku suruh beribadah, ada perintah, ada larangan. Jadi aku Maha Perkasa, kamu tak boleh argue. Ikut kehendak aku lah. Macam itulah seolah-olahnya. Tetapi Allah akhiri juga sambung dengan kalimah Al-Ghafur. Andailah kamu tak mampu nak buat, mungkin kerana musafir, mungkin dalam keadaan kamu kesulitan, sekarang tak boleh pergi masjid sebab ada atas pemerintah, Covid dan sebagainya, aku juga Tuhan adalah Al-Ghafur, yang maafkan kamu. Okay? Aku juga Tuhan yang memaafkan kamu. Walaupun kamu tak mampu nak buat apa yang aku perintah, kamu yang risau sebab aku Tuhan Al-Ghafur. Okay? Ini satu bukti kekuasaan daripada Allah. Sebab tuan-tuan tengok, pemerintah kalau dia kata dia Al-Aziz, dia akan jadi apa? Sombong, zalim, dia penuhi dengan kejahatan, dia penuhi dengan perkara-perkara yang tak baik. Tapi Allah kata aku Al-Aziz, tapi aku juga adalah Al-Ghafur. Itu Allah Ta'ala. Okay? Baik. Dan kalimah Al-Ghafur ni menarik sebenarnya. Tuan-tuan boleh ke? Saya detail-detailkan sikit-sikit. Boleh Mudah-mudahan lebih melekat lah tuan-tuan. Lepas ni kita baca, kita rasa seronok. Kalimah Al-Ghafur sahaja, kalau tuan-tuan perhatikan secara pattern Quran ni, selalu Allah sebut kalimah Al-Ghafurul Wadud. Al-Ghafur Ar-Rahim. Ghafur Ar-Rahimah. Hello. Okay, nama Allah. Kemudian Ghafurul Wadud, Ghafurur Rahim. Allah juga adalah Al-Ghafurus Syakur. Ni pair yang kita kata yang menarik kalau diulas dan dilihat sisi-sisi nama-nama Allah Ta'ala. Ada satu kitab, nama kitab Asmaul Husna. Kitab ni menarik untuk dibaca, berkaitan tentang nama-nama Allah. Baik, bila Allah kata aku adalah Tuhan yang Al-Ghafurul Wadud, Allah Tuhan yang Maha Pengampun. Al-Wadud ni adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Okey. Artinya apa? Kalau kita melakukan dosa, maksiat kepada Allah, Allah kata, aku tetap Tuhan yang Maha Pengampun. Dosa besar mana kamu buat, kamu jangan rasa takut dan jangan rasa putus asa.
Aku Tuhan yang Al-Ghafur. Bahkan Allah kata, aku juga bukan sekadar ampunkan dosa kamu. Kamu kena tahu, aku Tuhan yang Al-Wadud, tetap sayangkan kamu walaupun kamu berdosa. Asalkan kamu tak syirik dan kamu nak bertaubat kepadaku. Ini sifat Allah Ta'ala. Okay? Sebab orang yang melakukan dosa, seringkali dia rasa apa? Tuhan tak sayang saya. Saya tak ada peluang di sisi Allah. Saya takkan masuk syurga. Maksud saya macam-macam dosa. Allah kata ini semua benda yang kontradik lah. Allah menafikan. Allah kata, tak, aku Tuhan yang pengampun dan aku Tuhan yang tetap menyayangi kamu sebagai hamba. Tuh, Al-Ghafurul Wadud. Sama juga dengan Al-Ghafurur Rahim. Aku Tuhan yang Maha Pengampun dan aku Tuhan yang Ar-Rahim kepada kamu juga. Al-Ghafurus Syakur. Okay, Al-Ghafurus Syakur ni lagi menarik lah. Al-Ghafur ni aku Tuhan yang Maha Pengampun dan aku Tuhan yang Maha Asy-Syakur. Syakur ni adalah yang Maha menghargai, bukan yang Maha bersyukur. Allah nak syukur siapa kan? Dia Maha menghargai. Maksudnya apa? Dosa kita besar banyak mana pun, sekali taubat Allah Ta'ala akan highlight yang taubat tau. Berbeza dengan manusia. Manusia dia punya banyak kebaikan, buat satu kesalahan tu yang dilihat, tapi tidak pada Allah Ta'ala. Punya banyak kejahatan kita buat, sekali taubat tu yang Allah Ta'ala akan syakur. Itu maksud syakur. Allah Ta'ala akan hargai betul-betul yang ibadah yang kita lakukan. Punya banyak dosa macam mana pun, dia adalah asy-syakur, yang dia akan hargai walaupun satu amalan kebaikan yang kita lakukan. Ini banyak bukti tuan-tuan, dan saya pernah sebut lah, banyak cerita pada kisah-kisah Nabi, kisah-kisah terdahulu. Kisah Al-Ushairim, Allah ampunkan, tak pernah beribadah, mati dalam keadaan dapat pengampunan. Kisah tentang ada orang telah bunuh 100 manusia, kan, sampai tengah jalan dia dah keluar daripada kampung dia, Allah Ta'ala matikan dia. Kemudian bila malaikat maut, malaikat azab mengerumuni roh si mati ni, masing-masing berebut antara dua malaikat ni. Malaikat azab nak, malaikat rahmat pun nak. Tapi bila dia tengok, rupanya dia lebih menuju kepada kebaikan tu, lebih setapak daripada kejahatan yang dia buat, maka dia dikira sebagai ahli syurga. Diambil oleh malaikat rahmat. Ada pelacur yang kehidupannya bergelumang dengan dosa, beri minuman kepada seekor anjing, hanya sekali minum je, bukan sepanjang waktu, hanya sekali minum sahaja. Nabi kata apa? Dia diampunkan dosanya, dimasukkan ke dalam syurga. Itu bukti. Walaupun dosa yang sebanyak mana pun, tetapi kebaikan yang dilakukan sekali itulah Allah Ta'ala akan hargai dan Allah Ta'ala akan pandang. Sebab itu kita dalam hidup ni tak ada istilah putus asa. Sentiasa merasakan peluang itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ini bukti kekuasaan yang pertama, kerajaan Allah. Bukti yang kedua, kekuasaan kerajaan Allah. Allah Ta'ala menyebutkan, okey, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan sab'a samawat tibaqa, yang menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Baik, kalimah khalaqa juga Allah Ta'ala gunakan lagi sekali kat sini. Okay? Allah tak sebut jalanlah. Allah kata khalaqa. Daripada tak ada langit ni, Allah Ta'ala adakan. Dan Allah Ta'ala sengaja highlight kalimah sab'a. Sab'a ni apa? 7 kan? Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, Allah selalu sebut as-sama wal ard, langit dan bumi. As-samawati wal ard. Saya contohlah. Okay. Ada ayat-ayat dalam Quran, ada kala Allah Ta'ala gunakan as-sama. Tapi bila Allah Ta'ala bercerita tentang langit bumi, Allah akan gunakan kalimah as-samawat wal ard. Okay. Tapi untuk ayat ni special lagi, Allah Ta'ala sebut sab'as samawat. Ada alif lam tak? Tak ada.
Okey. Sab'as samawat. Okey. Bila Allah sebut as-sama, ini adalah langit. Kalau bahasa Arab ni dipanggil singular lah, satu langit. Kalau bahasa Inggeris dia ada singular, dia ada plural kan. Tapi bahasa Arab dia ada mufrad, dia ada musanna, dia ada jamak. Bilangan dia ada satu, dia ada dua, ada lebih. Kalau bahasa Inggeris singular satu je, masuk nombor dua dia dah kira plural. Okey, itu beza lah. Okey, baik. Bila Allah kata langit, langitlah satu. Tapi ada masa Allah gunakan samawat. Samawat ni adalah jamak dia. Okey, langit-langit. Di sini bila Allah sebut bumi, Allah kata satu je bumi. Tapi bila Allah sebut langit, Allah sebut langit-langit. Sebab langit ni semua orang maklum dia ada tujuh. Tujuh petala langit. Tapi bumi tak sebut tujuh petala bumi pula. Betul ada tujuh petala bumi? Tujuh langit, tujuh bumi, betul? Okey. Saya tak tahu. Tapi bila sebut langit, Allah gunakan jamak lah. Okey. Tapi pada ayat ni special lagi, Allah Taala highlightkan pula sab'a. Boleh je Allah kata allazi khalaqas samawat, aku telah menjadikan langit-langit. Tapi ayat ni Allah kata aku telah menjadikan tujuh langit. Kenapa? Sebab ayat ni cerita tentang al-muluk, kerajaan. Jadi Allah sengaja nak highlight tentang kerajaan dia. Dan apa yang dia ada pada kerajaan dia? Langit yang kamu tengok tu sebenarnya dia ada tujuh petala. Dan yang kamu tengah tengok tu adalah langit yang, kalau kita bayangkanlah ni langit, yang ni dia panggil sama dunia ni, langit bumi ni, langit yang paling bawah sekali. Ni langit kedua, langit ketiga, langit keempat, kelima, enam, tujuh. Kita tak tahu. Kalau langit yang pertama ni pun perfect, sangat mengagumkan, jangan cakap lah yang nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni, yang lebih lagi jangkauan kita. Sebab dia tengah cerita tentang kekuasaan dia kan, tengah cerita buktikan kekuasaan kerajaan dia ni. Jadi Allah sengaja sebutkan kalimah sab'ah, tujuh tu. Sebab yang kamu tengok sekarang ni langit pertama ni, langit paling rendah kali. Basic lah macam tu. Basic ni baru basic ni, belum cerita yang lain lagi. Ni baru yang pertama. Itu pun dah cukup membuktikan kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata tibaqa. Tibaqa ni adalah tabaqan fawqa tibaq. Maknanya berlapis-lapis. Kalau tuan-tuan tengok kat sini dia terjemah ada yang bertingkat-tingkat kan, berlapis-lapis kan. Okey. Tibaqa dia adalah bermaksud bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Satu lapis ke satu lapis, satu lapis ke satu lapis. Okey. Baik. Orang kata mana permulaan langit? Kat mana puan? Permulaan langit. Langit tu satu kita tak boleh dah ukur. Ni langit bumi belum langit kedua. Langit bumi saja kita tak tahu mana awal mana akhir. Permulaan dia dekat mana? Dia punya kiraan tu daripada mana langit ni? Ada orang kata asal tak cecah tanah itu langit tu. Mana kita tak tahu mana. Tak tahu, kita ingat langit tu daripada atas kan? Asal tak cecah tanah tu langit dah. Sebab kita istilahkan burung terbang di langit kan. Misalnya burung layang-layang, dia tak mencecah bumi kan. Tapi burung layang dia terbang rendah, ada masa dia terbang rendah. Maknanya selagi dia terbang tu kawasan tu dipanggil langit. Ini pandangan lah, saya pun tak tahu. Cuma ini yang kita boleh fikirkan betapa luas. Ini baru langit pertama. Dan sifat saya sengaja lukis tadi langit tu, dia daripada kecil dia jadi besar kan. Sebab sifat memang macam tu. Benda yang rendah selalunya kecil berbanding benda yang bertingkat, makin lama makin tinggi, maka dia akan lebih besar, dia akan jadi lebih luas. Kalau yang langit pertama pun seluas ini, yang kita tak tahu ukurannya, jangan katalah langit yang kedua, langit ketiga. Sebab itu Allah Ta'ala sebut yang kita dah pernah sentuh dalam surah Yasin. Allah kata manusia ni apa yang dia rasa rumit sangat? Penciptaan langit tu lebih detail, lebih rumit daripada penciptaan bumi, daripada penciptaan manusia. Kalau nak kata aku boleh hidupkan manusia, benda tu kecil. Sebab langit yang kukuh tu aku boleh sempurnakan. Kita jangan ingat langit satu. Sebenarnya langit tu ada 7 lapisan yang sangat kompleks, yang sangat rumit. Itu pun Allah Ta'ala boleh kukuhkan. Okey? Baik, kemudian ni kekuasaan daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya tak perlu ayat-ayat panjang lain tuan-tuan. Bila Allah kata dia memerintah dan menciptakan 7 petala langit ni,
kita kalau betul-betul tawaduk dan betul-betul merasakan kewujudan Allah, cukup dah kita rasa Allah Ta'ala mutlak lah. Saya sebut pada tuan-tuan minggu lalu kan, kalau kita jumpa dengan si fulan ni, dia kata mall ni saya punya tau, tuan-tuan akan rasa apa? Oi, kaya sungguh. Lepas tu kita dengan dia komunikasi beza dah, cakap pun dah lembut. Kaya, orang kaya cakap pun dah lain, nada kita pun lain, macam mana pun kita okey lah, baiklah, lain, berbeza. Allah Ta'ala tak sebut macam tu. Allah kata 7 langit ni aku punya, aku ciptakan, aku sempurnakan. Kalau kita betul-betul berjiwa, betul-betul bertuhankan Allah, ayat lain dah tak perlu dah, ini dah cukup dah menginsafkan kita. Yang kita selalu sujud, tunduk, bercakap, berdoa ni, meminta ni bukan sesuatu yang biasa-biasa, sesuatu yang sangat berkuasa, sesuatu yang bukan sekadar berkuasa lah, sesuatu yang mutlak kekuasaan dia, kerajaan dia. Okey. Baik, kemudian bukan sekadar Allah kata aku ciptakan 7 petala langit yang berlapis-lapis, bahkan kata Allah ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma tara, sekali-kali kamu tidak akan melihat, fi khalqir rahmani min tafawut, iaitu ciptaan Tuhan kamu yang dalam keadaan tafawut, yang tidak seimbang, yang ada kerosakan, yang ada kelemahan. Farji'il basara hal tara min futur. Dan kemudian Allah Ta'ala kata maka lihatlah, farji'il basara hal tara min futur, maka lihatlah berulang-ulang, tara min futur, adakah kamu akan lihat dalam keadaan futur, kelemahan pada bintang ni, pada langit ni. Thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian pandang lagi sekali, nescaya penglihatan kamu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan satu kecacatan, dan penglihatan itu pun dalam keadaan payah. Okey, baik, kita nak detailkan sikit. Baik, bila Allah kata ma tara fi khalqir rahmani min tafawud, kamu tengok langit ni, kamu tengok penciptaan aku di langit ni, kamu akan nampak, kamu tidak akan nampak sesuatu pun kelemahan, tidak ada satu pun kekurangan ataupun sesuatu yang tidak seimbang, yang penuh dengan keaiban, yang mungkin tak cocok, yang mungkin tak tak sempurna dan sebagainya. Maknanya di sini tuan-tuan, Allah Ta'ala letakkan cabaran. Kamu tengok, sebab sekali pandang kita tak ingat. Allah Ta'ala kata kamu tengok 2 kali, tak cukup, tengok 3 kali, tengok berkali-kali, supaya kita betul-betul perhatikan. Contohlah, kita pertama kali datang ke PMP, kita tak mungkin tak bilang, saya dah berkali-kali pun saya tak bilang berapa kursi ni. Tuan-tuan masuk masjid pernah bilang berapa tiang masjid? Kalau ibu-ibu tak tahulah kan, mungkin ibu-ibu bilang kot, kalau saya tak bilang berapa tiang masjid. Kenapa dia pakai langsir macam tu? Biasa kita pergi rumah orang macam tu kan, tak kenalah langsir dia dengan kain cushion. Contohlah. Tapi kita tak, tapi Allah kata, sebab kali pertama kita datang sekadar macam tu je, tapi Allah cabar, kamu tengok lagi sekali, tengok lagi sekali, berulang-ulang, supaya kamu perhatikan sungguh, betul ke ada kelemahan. Tapi Allah Ta'ala di sini cabaran dia bukan sekadar memerhati, bahkan Allah Ta'ala suruh kita mengkaji. Sebab itu disebutkan kalimah, mula-mula kalimah tara, kemudian farji'il basar. Mula-mula tara, lihat, ma tara, kamu tengok je. Kemudian Allah kata farji'il basar, kembalikan penglihatan kamu. Maknanya bukan sekadar perhati, tapi kamu kaji, kamu teliti, kamu tak akan nampak kelemahan, bahkan kamu akan temu sesuatu yang lebih ajaib daripada itu. Ini kekuasaan daripada Allah. Okey, baik, tuan-tuan perhatikan, ma tara fi khalqir rahmani min tafawud, kamu tidak akan dapat memerhatikan melainkan penciptaan Tuhan Ar-Rahman min tafawud, daripada perkara yang tidak seimbang, yang penuh dengan kelemahan dan keaiban. Tuan-tuan tengok, kenapa Allah sebut kalimah Ar-Rahman dekat situ? Kenapa? Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu langit ni tempat diturunkan semua macam kenikmatan kepada manusia. Manusia memerlukan air, manusia memerlukan kehidupan, Allah Ta'ala turunkan air hujan. Manusia memerlukan tumbuh-tumbuhan memerlukan fotosintesis, Allah letakkan matahari. Manusia memerlukan kepada perjalanan siang malam, Allah datangkan bintang daripada langit. Seluruhnya datang daripada langit. Macam mana manusia boleh kata banjir besar ni, ni sebab hujan lah ni, tak hujan tak banjir?
Sebab Allah kata, aku Tuhan Ar-Rahman, aku akan sangat penyayang. Okay? Aku Tuhan yang maha pemurah, aku akan berikan rezeki apa semua daripada langit. Okay? Di sini Allah Ta'ala ajar kita supaya lihat apa yang daripada Allah semuanya adalah kebaikan. Tapi kalau datang kesusahan, kerosakan, kesulitan, itu bukan daripada aku. Aku mengizinkan, tetapi ia datang daripada manusia. Okay? Itu datang daripada manusia. Okey. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, farji'il basara hal tara min futur. Dan kamu kembalikan lagi penglihatan kamu, hal tara min futur. Kamu tidak akan menemukan satu kecacatan, bahkan penglihatan itu dalam keadaan futur. Okey, tuan-tuan perhatikan. Tak. Nescaya kamu akan lihat sesuatu yang tidak seimbang. Saya minta maaf, saya silap tadi. Futur, kalau tengok pada terjemahan diterjemahkan sebagai tidak seimbang. Futur sebenarnya dia diterjemahkan sebagai pecah ataupun berlubang ataupun retak. Futur ni tuan-tuan, kita dah pernah sentuh dah. Ada satu surah special tentang langit futur. Surah apa? Kalau tuan-tuan ingat. Detail lah Allah Ta'ala sebut dah. Surah tak. Okey. Surah dapat clue tak Pak? Surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar. Okey. Dia datang daripada kalimah futur. Okey. Kan surah Al-Infitar, izas samaa'un fatarat, izas samaa'un syaqqat. Al-Infitar dengan Al-Insyiqaq. Ini dua surah Allah Ta'ala berbicara berkaitan tentang langit yang pecah, langit yang terbelah, langit yang retak berlubang untuk menggambarkan hari kiamat. Okey, itu kalimah futur tu. Jadi Allah Ta'ala cabar, kamu tengok ada tak? Tak ada pecah. Bahkan kesempurnaan dia sangat sempurna. Hari ni tengok macam ni, esok tengok lain pula langit, tapi dalam keadaan retak ke? Tak, tapi dalam keadaan sempurna. Apa-apa yang tuan-tuan tengok, langit ni perubahan awan, perubahan langit, warna dan sebagainya, dia tak pernah sama daripada awal kejadian. Di situ ada kekuasaan daripada Allah Ta'ala. Sebab itu depan ni tuan-tuan, daripada anak kita sibuk pegang handphone kan, ajar juga anak kita naik kereta, sekarang tak boleh lah keluar rumah kan, ajar untuk tengok langit. Dia tengok langit, nampak apa kat langit. Kita mengajak anak-anak cucu kita untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada semua tempat yang dia lihat. Ajar dia. Baru ni saya ada baca satu kitab saya lupa dah. Kitab Al-I'tiqad wal Hidayah fi Sabilir Rasyad karangan Imam Al-Baihaqi. Kitab tentang kitab akidah, tapi dia keluarkan ayat-ayat Quran. Macam mana daripada ayat Quran ni bila Allah Ta'ala cerita tentang alam, kita boleh lihat, kita boleh bertauhid kepada Allah. Contoh, Allah Ta'ala sebut, Allah kata apa? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu ada tanda-tanda kekuasaan aku. Apakah kamu tak melihat? Saya baca ayat tu tuan-tuan, kita secara umumnya kita boleh fikirlah. Pada diri kita ni macam-macam nikmat Allah berikanlah. Mata kita, mata ni diciptakan daripada lemak. Tuan-tuan tengoklah mana-mana ahli biologi, mata ni dia diciptakan daripada lemak. Sebab itu ada orang makan mata lembu. Tuan-tuan pernah jumpa orang makan mata lembu? Sebab dia benda yang boleh dimakan, dia lemak. Telinga kita ni boleh mendengar daripada tulang. Telinga gendang tu tulang. Lidah ni daging, tapi boleh bercakap. Itu sebenarnya bukti kekuasaan Allah dah. Badan kita kompleks, makan, ada yang menapis, ada yang filter, jadi hampas, boleh keluar najis sebagainya. Ini sangat kompleks, tapi berlaku secara automatik. Tetapi saya tengok Imam Syafi'i kaji lagi detail. Imam Syafi'i ni sangat menarik. Saya tengok dia ada orang berhujah dengan dia. Imam Al-Baihaqi bawa cerita Imam Syafi'i. Dia kata, saya tak payah cerita banyak lah nak detail-detail tentang kekuasaan Allah pada diri manusia. Kamu tengok diri kamu, suara kamu pun berbeza. Ada orang suara bass kan, ada orang suara mendatar lah, macam-macam jenis. Dan suara tak pernah sama. Cuba tengok manusia kalau cerita robot, sama tak suara dia? Itu je lah suara dia, robotnya suara. Kalau boleh tidak, kecil besar itu saja.
Pelbagai tak? Tak. Manusia bilion. Semuanya suara berbeza-beza. Bahkan kalau kita pejam mata pun, ni anak sulung, ni anak nombor 2, ni anak nombor 3, kita boleh cam. Di situ bukti Allah. Di situ bukti Allah. Kalau dia satu benda yang diprogram, dia tak akan boleh berbeza-beza, dia akan jadi sama. Okay, Puan Syima kita, ni dia orang engineer kan, kalau program ke apa, benda yang sama, buat macam tu lah. Saya program macam tu lah. Tapi Allah, benda yang sama, program yang sama, keluar daripada rahim yang sama, suara saja dah berbeza-beza. Tak ada yang sama sekalipun. Itu bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Okay, tengok alam, tengok manusia, tengok semua perkara kita akan lihat Allah. Mengiyakan kekuasaan Allah, kewujudan Allah lebih mudah daripada menafikan kewujudan Allah. Orang kata Tuhan tak wujud, itu lebih susah sebenarnya nak kata Tuhan tu wujud. Okey, sebab banyak buktinya. Okey, baik tuan-tuan, kita berhenti dekat ayat yang ketiga. Kita pun dah 11.30. InsyaAllah mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita akan sambung lagi selepas ini untuk ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Sebab ayat 3, 4, 5 ni dia bercerita tentang bukti kekuasaan Allah pada langit. Okey, pada langit. Dalam pendek kata tuan-tuan, Allah menyeru kita bila cerita tentang alam ni, kita tengok langit, kita tengok depan nampak gunung, tengok bawah nampak bumi, tengok pada diri kita, hakikatnya kita sedang melihat kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak ada satu inci pun kita tengok sesuatu kita takkan nampak Allah. Tak ada satu inci pun, tidak ada satu objek pun, melainkan setiap yang kita lihat kita akan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan. Okey, silakan, ada soalan ke? Boleh? Soalan lain boleh? Bagaimana nak jawab bila orang kata contoh kecacatan dalam kitab Allah, jalan kita manusia adalah berbagai-bagai orang bukit dulu, nasi dulu, berkat dan sebagainya. Okey. Allah tak sebut apa? Allazi khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dalam surah At-Tin kan. Allah kata aku menciptakan manusia ni dalam keadaan kejadian yang paling sempurna. Sempurna dekat situ adalah merujuk kepada manusia berbeza dengan makhluk yang lain. Dia diberikan mata tapi matanya boleh melihat, boleh proses. Haiwan ada mata tapi dia tak boleh proses, nampak. Dia ada telinga boleh proses, dia ada nafsu, ada keinginan, ada perasaan, ada macam-macam. Itu merujuk kepada kesempurnaan manusia. Dan kesempurnaan Allah, yang Allah kata aku cipta manusia dengan sempurna. Tapi kita kata kalau sempurna, kenapa ada manusia jadi pekak? Ada kenapa manusia jadi bisu? Kenapa ada manusia jari terlebih? Ada manusia dalam keadaan kekurangan? Sebenarnya itu bukan menunjukkan kelemahan dan kekurangan Allah, tapi di situ Allah buktikan kekuasaan dia. Dia boleh cipta mengikut apa yang dia kehendaki. Saya boleh cipta, nak kata saya boleh cipta manusia ada 5 jari. Ada 5 jari. Saya boleh tambah lagi 1 jari. Tak ada masalah. Itu bukti kekuasaan Allah. Manusia tak ada telinga. Lahir-lahir tak ada tak mendengar. Itu adalah bukti kekuasaan Allah. Bukan nak kata itu kelemahan Allah. Tak. Sebab semua makhluk, majoriti kita nampak. Sebab itu OKU kita panggil orang kelainan upaya kan. Dia berbeza. Berbeza tu bukan nak tunjuk kelemahan dan kecacatan penciptaan Allah, tapi itu membuktikan kekuasaan Allah yang boleh cipta mengikut kehendak dia. Bentuk yang tak sama langsung, berbeza. Kalau kilang tuan-tuan, dia boleh cipta semua sama sebab benda tu proses. Benda tu dah disetting macam tu. Tapi Allah nak tunjukkan aku tak macam tu. Aku boleh ciptakan macam ni, aku boleh cipta benda yang lain, aku boleh cipta benda yang lain daripada tu. Semuanya berbeza-beza. Contohlah anak kembar. Kita jangan tengok you lah. Boleh manusianya tanggapan kalau kembar semuanya sama jantina, laki-laki, perempuan-perempuan. Ada juga jantina lelaki dengan perempuan, kembar. Si abang lelaki, si adik kembarnya perempuan. Nak kata berbeza tu bukan kata kelemahan. Perbezaan itu adalah bukti kekuasaan. Jadi bila kita tengok orang kurang upaya, bukan nak kata penciptaan Allah tak sempurna. Tak. Tapi di situ kita boleh fikir Allah Ta'ala boleh cipta mengikut apa yang dia kehendaki. Itu satu bukti kekuasaan daripada Allah Ta'ala. Okay? Walaupun dia tak ada, contohlah, walaupun dia tak melihat, tapi dia ada kelebihan lain tak? Ada. Hatinya jadi terang, bersih, bahkan dia lebih macam-macam. Tuan-tuan boleh tengok, dulu kita ada Datuk Ismail yang jadi senator pertama buta di parlimen kan.
Allah berikan dia lebih daripada orang lain, kecerdikan sebagainya. Ada orang tak ada tangan tapi dia boleh melukis dengan kaki dia. Itu satu kelebihan. Allah Ta'ala tak akan kurang. Kekurangan yang kita nampak tu itu pada pandangan kita, tapi di situ adalah bukti kekuasaan Allah. Dan Allah sempurnakan pada tempat-tempat yang lain yang tidak ada pada manusia yang lain. Okey. Baik, ada soalan lain ke puan? Daripada online? Okey. Baik. Jadi ala kulli hal, mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Semoga Allah Ta'ala terima amalan kita, berikan kita kefahaman, dan saya mengharapkan setelah kita pelajari sedikit sebanyak ini menyebabkan kita terus untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan terus beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.